Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun wa Nuhin wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bi jawdatil hifzi wal fahmi warzuqna al hikmata wa thabata az-zihni wal aqli wal hilmi wal ilmi والنجاة في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana di pagi ini dapat kita sama-sama menunaikan sembahyang fardu subuh secara berjemaah. Kemudian kita sama-sama meneruskan pengajian kitab kita, yaitu kitab Al-Qawlut Tam, kitab yang membicarakan berkaitan tentang makmum dan imam menurut mazhab Al-Imam Syafi'i yang dikarang oleh seorang ulama yang alim, Syekh Abul Fathi Muhammad Ibn Ahmad Ibn Imad Al-Aqfakhsi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, meninggal dunia pada tahun 867 Hijriah. Pada pagi ini kita sambung permasalahan 50. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Makmum diberi pilih antara mufaraqah dengan imam atau berdiri menunggu imam. Permasalahan yang kita nak bahaskan pada pagi ini berkaitan imam lupa. Berkaitan imam lupa. Bila imam lupa baca Fatihah, tahu-tahu dia rukuk. Makmum tahu imam tak baca Fatihah, imam pun rokok, imam i'tidal, imam sujud, duduk antara dua sujud dan sujud. Kita sebagai makmum ni nak ikut ataupun tak mau ikut. Kalau tak nak ikut, senang bicara, mana kita mufaraqah terus, tak ikut, maka kita berniat kita tak ikut dah. Tapi kalau nak ikut juga, kerana kita menganggap bahawa imam itu terlupa, bukan sengaja. Bila imam itu terlupa, maka dimaaf bagi dia. Tapi kita tahu dia tak betul, jadi kita tak boleh ikut. Tak boleh ikut dia rukuk. Tapi kita nak juga jadi makmum, macam mana keadaan dia? Ini nak dibahaskan menerusi permasalahan 50 ni. Tajuknya ialah sahwul imam. Imam lupa. Imam tertinggal membaca Fatihah daripada rakaat pertama dan rukuknya. Mana imam tinggal baca Fatihah, dah tahu rukuk. Maka tidaklah wajib atas makmum memutuskan qudwah. Adakah wajib ketika itu imam wajib ke atas makmum tak mau ikut imam ni? Tak wajib. Dia tak wajib, harus sahaja. Harus dia tak mau ikut dan harus dia ikut. Kalau dia tak mau ikut, senang. Tapi kalau dia nak ikut juga, ini kaedah. Maka tidak wajib atas makmum memutuskan ikutannya dengan imam serta merta. Dia tak perlu nak putuskan hubungan dia dengan imam, iaitu qudwah dalam bahasa Arab. Ikut ni tak perlu, dia kata. Diputuskan serta merta. Bahkan bolehlah makmum itu menunggu imamnya. Boleh makmum tunggu imam dan menunggukan perbuatan imam itu
menangguhkan perbuatan imam itu. Jadi kita menanggungkan perbuatan imam, menanggungkan perbuatan imam itu sebagai lupa. Kita ihtimalkan, iaitu menanggung. Dalam bahasa Arab sebut ihtamala. Nah, mana menanggung. Kita anggapkan bahawa imam itu ianya dalam keadaan lupa. Orang yang dalam keadaan lupa dimaafkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'a an ummati al-khata'u wa nisyan. Umat aku tidak dihukumkan dia berdosa sekiranya ia dalam keadaan terlupa ataupun tersalah. Maka keadaannya terlupa. Kalau terlupa dimaafkan. Jadi kita anggapkan bahawa kita tanggungkan imam itu lupa. Dan tidak boleh ia mengikut imam dalam keadaan ini. Sebab imam tu lupa, jadi kita tak boleh ikut. Macam mana caranya? Tunggu waktu kita berdiri, tunggu. Imam rokok, biarkan dia rokok. Imam iktidal, biarkan imam iktidal. Imam sujud, biarkan imam sujud. Duduk antara dua sujud pun begitu, sujud yang kedua pun begitu. Nanti imam naik rakaat kedua, baru kita ikut balik. Itu cara, kaedah yang kedua. Kaedah pertama, tak mau ikut imam. Kerana lupanya itu tidak dikira. Yang dia rukuk iktidal tadi ni tak dikira sebab dia terlupa. Bahkan diberi pilih kepada makmum antara mufarakah dengan imamnya dan terus rukuk dan sujud dengan sendirinya. Ini ambil jalan mudah. Kalau imam dah salah, kita pun niat tak mau ikut imam dah. Tak payah nawaitu usolli ni. Kita pun kata imam dah salah, kita pun tak mau ikut imam. Kita pun berukuk sendiri, iktidal sendiri, sujud sendiri, duduk antara duduk dan sujud, dan rakaat seterusnya kita sendiri. Ini nama dia mufarakah, dan keadaan kita dapat pahala sekadar mana bersama dengan imam. Tapi kaedah yang pertama tadi, dia nak juga mendapat pahala bersama imam ni bermula daripada takbiratul ihram sehingga beri salam. Itu sebab dia nak teruskan juga. Kalau nak terus juga, ini kaedah yang disebut dalam kitab kita. Seterusnya, dan di antara berdiri menunggu imam hingga imam sujud, dan imam itu qiyam, berdiri, bangkit kepada rakaat kedua. Tunggu. Jadi kita mungkin tertanya-tanya, tertinggal 3 rukun dengan imam ni batas sembahyang. Tapi ini lebih daripada 3 rukun. Maka dijawab oleh ulama, 3 rukun tertinggal dengan imam tu, itu kalau imam tu betul. Tetapi keadaan imam sekarang ni memang tak betul. Bila keadaan yang tersalah tidak dikira. Perbuatan yang salah, af'alul khata' ghairu mahsub. Perbuatan yang salah tidak dikira. Oleh sebab itu tidak dikira, rakaat itu tidak dikira kepada imam kerana dia tersalah. Oleh sebab itu walaupun tertinggal 3 rukun panjang, perbuatan makmum tak mau rukuk tidak sujud bersama imam tadi tidak membatalkan sembahyang makmum, kerana perbuatan imam tadi tidak dikira. Seterusnya Tuan Syekh menyebut, dan maka hendaklah makmum itu mengikut rukuk bersama imamnya. Nanti kalau imam dah bangun naik rakaat kedua, imam pun baca Fatihah kan, imam pun baca surah, imam rukuk, dia kena ikut tak rukuk. Nak baca Fatihah lagi, tak payah baca Fatihah dah, sebab rakaat pertama tadi dah baca, hanya ditunggu berdiri je. Imam baca Fatihah, ya imam dah baca Fatihah, waladhdallin, apakah kita perlu baca Fatihah lagi? Tak perlu baca dah, sebab kita memang dah baca pada peringkat awal. Kemudian imam rukuk, baru kita rukuk pada rakaat kedua. Pada rakaat kedua bagi imam ikut rukuk.
Dan 2 rakaat ini ialah yang pertama bagi sembahyang makmum dan sembahyang imam. Kerana perbuatan imam pada rakaat pertama tak baca surah Fatihah, tak dikira rakaat dia. Maka ketika imam naik rakaat kedua, baru baca Fatihah, baca surah, maka naik rakaat kedua itu tidak dikira rakaat kedua, tetapi dikira rakaat pertama bagi imam. Begitu juga bagi makmum yang menunggu tadi. Itu maksudnya. Dan seterusnya lagi. Dan apa yang diperbuat oleh imam itu adalah termasuk ke dalam perkara lupa juga. Dia dikategorikan sebagai perbuatan lupa. Tidak dikira dengannya. Mana tak dikira. Tapi imam tak tahu dia lupa. Masalah imam tak tahu dia lupa. Kalau subhanallah, subhanallah pun, dia mana tahu apa salah dia. Di dalam mazhab kita Imam Syafi'i tak boleh tegur dalam sembahyang, nak beritahu imam tak boleh, batas sembahyang kita. Kecuali mazhab Maliki boleh. Mazhab Maliki boleh. Subhanallah, subhanallah tu imam tu tanya, apa salah aku? Gitu. Mazhab Maliki tidak boleh berkata-kata lebih daripada adatnya. Boleh, dalam mazhab Maliki boleh. Mazhab Maliki berdasarkan perbuatan Zulyadain radhiyallahu an menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang fardu asar kurang 4 rakaat, dapat 2 rakaat terus keluar. Kemudian memegang sesuatu di luar masjid ni dalam keadaan muka yang begitu merah. Nampak muka Nabi sallallahu alaihi wasallam macam ada sesuatu yang dipikirkan. Sedangkan sembahyang fardu asar 2 rakaat. Para sahabat semua tahu sembahyang fardu asar ni 4 rakaat. Tidak boleh sembahyang 2 rakaat kecuali bermusafir. Ni tak bermusafir, masih lagi duduk dalam kota Madinah Munawwarah. Macam mana pula boleh jadi 2 rakaat? Para sahabat lain tak berani nak tegur, takut turunnya syariat ada sembahyang asar 2 rakaat. Yang berani ialah Zulyadain radhiyallahu anhu. Zulyadain yang tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aqusiratis salatu am nasita ya Rasulullah?" Adakah sembahyang ini diqasar ataupun engkau lupa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dia yakin bahawa dia benar. Kalau dalam ilmu tasawuf menyebutkan ini maqamul pana'ul, kerana merasakan kelazatan beribadat sehingga tak tahu bahawa itu tak cukup. Jadi Nabi SAW pun tanya para sahabat, apakah benar yang disebut oleh Zulyadain? Para sahabat kata ya. Terus bergegas masuk ke dalam masjid dan menambahkan 2 rakaat lagi dan ada sujud sahwi. Itulah syariat sujud sahwi. Harus Allah lupakan Nabi SAW, tetapi dengan syarat, iaitu telah diturunkan syariat. Mana syariat sembahyang fardu asar tu dah turun, dah tahu dah 4 rakaat. Tak boleh sembahyang 2 rakaat kecuali bermusafir. Kecuali bermusafir. Jadi apabila sudah turun syariat, baru harus dilupakan. Kita tak boleh berhujah Nabi sallallahu alaihi wasallam ianya manusia biasa, lupa. Dia bukan lupa sebarangan. Bukan lupa sebarangan. Lupa untuk memberitahu kepada umatnya kalau berlaku begini, gini cara dia. Allah lupakan setelah turun syariat. Setelah turun syariat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan lupakan di sudut perkataan. Perkataan. Contohnya, hari ini baca Quran tersilap. Tersilap. Besok Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beritahu, esok semalam baca Quran tersilap. Yang betulnya begini, mustahil. Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum, dia tidak boleh tarik balik di sudut perkataan. Kerana kalaulah perkataan pun boleh jadi lupa, maka semua Quran dan hadis tidak boleh dipercayai. Ini dibahaskan dalam ilmu usulul fiqh dalam bab ismatul rasul. Tak boleh kita berceramah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa macam kita juga, sebab kita sama-sama manusia. Lupa. Kita apa lupa dia lupa? Tak. Dia bukan lupa sebarangan.
lupa setelah diturunkan syariat. Buktinya semua hadis-hadis menunjukkan begitu. Semayang pada zuhur tidak semayang pada zuhur Nabi sallallahu alaihi wasallam tertinggal tahiyat awal, kerana tahiyat awal itu ada syariatnya, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dilupakan oleh Allah. Mana kalau umat dia semayang terlupa tahiyat awal, macam mana keadaannya? Kalau terlupa di sudut rakaat, macam mana keadaannya? Ini dia begini-begini, tetapi mesti setelah turunnya syariat. Sebelum turun syariat lupa tak boleh. Contohnya belum ada syariat lagi, tak ada syariat boleh kasar, hanya waktu musafir. Tiba-tiba sembahyang fardhu asar, hari ini hari mula-mula sembahyang 4 rakaat, kemudian 2 rakaat. Para sahabat pangkali kata betul kot, betul tu 2 rakaat. Syarat. Tetapi para sahabat tak berani tegur, sebab ada ayat Quran, wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas salah. Apabila kamu bermusafir di muka bumi Allah, maka tidak berdosa ke atas kamu mengkasarkan sembahyang. Mana kasar kerana bermusafir, ini tidak bermusafir. Oleh sebab itu Zulyadan berani tanya, kau benar apabila diakui oleh para sahabat tambah lagi 2 rakaat dan sujud sawi, bermakna 2 rakaat tambah 2 rakaat kira semayang, dikirakan semayang. Bermakna kalau kita masih dalam semayang, imam tak betul boleh tegur, macam mana Zulyadan tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dipaham oleh Imam Malik rahimahullah taala. Tapi Imam Syafi'i menyebut tidak boleh, hanya boleh selepas semayang, bukan masih di dalam semayang. Contoh, saya dah beri salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tiba-tiba ada makmum ni, dia tanya, Imam, rasa kurang 1 rakaat tadi. Dia kata betul tu kurang, anda pun rasa begitu. Terus sambung, sebab dah habis semayang. Assalamualaikum warahmatullah, dengan syarat tidak melebihi kadar 1 kalimatin, iaitu 6 patah perkataan di antara perbualan imam dengan makmum. Berdasarkan perbualan Zulyadain dengan Nabi SAW, dan Nabi tanya kepada para sahabat, ulama kira perkataannya tidak melebihi 6. Maka dia ambil pandangan itu bahawa tidak melebihi 6 patah perkataan. Lebih kurang 6 patah lah, tak payah kira dengan jari. Lebih kurang tak lama begitu. Begitu. Ini mazhab kita. Mazhab kita betul. Sebab macam mana nak dikiaskan di dalam semayang, sedangkan perbuatan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Zulyadan selepas beri salam, bukan di dalam tengah semayang. Macam mana Imam Malik boleh kiaskan pula di dalam semayang? Nampak hujah Imam Syafi'i. Maka hujah Imam Syafi'i ini kokoh, dan Imam Syafi'i mengambil pandangan, kalau setelah habis beri salam kemudian ada orang tegur bahawa tu imam kurang 1 rakaat, ya boleh terus tambah 1 rakaat, tak payah ulang daripada 1 rakaat, daripada awal balik 1, tambah aja 1, kemudian sujud sawi. Jadi kita dalam sembahyang tak boleh tegur tu imam, tu imam sebenarnya kurang 1 rakaat. Kalau tak boleh cakap Melayu, dia tukar cakap Arab. Kata dalam sembahyang tak boleh cakap Melayu, maka tukar cakap Arab. Dia tukar cakap Arab. Dia kata zid rakaatan, tambah 1 rakaat. Tu imam pun tambah lagi 1 rakaat. La yajuz. 3 mazhab tidak bersetuju, kecuali 1, iaitu mazhab Imam Malik. Imam Malik mengatakan harus. Imam Malik kata boleh. Kita mazhab Imam Syafi'i pun juga ada hujah, kita pakailah mazhab Imam Syafi'i gitu. Kalau imam tu subhanallah dia pun tak tahu, biarkan tu imam tu terus nanti bila rakaat yang seterusnya kita ikut. Nampak ni, ada juga jalan penyelesaian yang dibahaskan oleh ulama kita mazhab Imam Syafi'i. Kita sama balik kita
Kemudian imam ni dia terus kalau semayang terus dia yakin betul dia. Kita makmum pula kata dia tak betul. Bila imam tak rakaat keempat, dia pun duduk tahiyat akhir. Kita makmum ni macam mana? Seperti itu bukan tahiyat akhir bagi imam. Yang rakaat pertama tadi dah tersalah. Sebenarnya tambah lagi. Jadi kita ketika mana ikut imam dalam keadaan tahiyat akhir, kita tak boleh ikut imam tahiyat akhir. Maka kita terus berdiri. Terus berdiri. Tengok kita. Dan apabila imam itu terus semayang akan rakaat ini dan duduk imam kerana tasyahud berdasarkan i'tiqad dia, berdasarkan keyakinan dia, dan makmum itu tidak boleh mengikut imam itu, bahkan hendaklah makmum terus berdiri. Jangan duduk tahiyat akhir sama-sama imam. Berdiri, tunggu sampai imam beri salam. Tunggu imam beri salam, bangkit dan tunggu imam itu dalam keadaan berdiri. Dan apabila imam itu selesai tasyahud dan qiyam ia dan membaca Fatihah dan rukuk, maka hendaklah makmum itu mengikut rukuk sertanya. Dan apabila imam itu qiyam pada rakaat ketiga, dibinakan berdasar i'tiqadnya. Ini kalau kita ikut imam, dia akan berubah. Imam rakaat kedua, kita bawa rakaat pertama. Imam duduk tasyahud awal, takkan kita nak imam tasyahud awal. Tapi kena ikut imam. Dianggapkan imam, kalau imam duduk tasyahud awal tak betul. Bila dia tak betul, kita boleh berdiri. Contoh, kalau imam tertinggal tahiyat awal, sebagaimana peristiwa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sembahyang fardu zuhur. Bila imam tertinggal tahiyat awal, makmum tak boleh tahiyat awal. Sebab tahiyat awal itu sunat ab'ad. Berdiri rakaat ketiga itu rukun. Maka berlaku pertembungan di antara sunat ab'ad dengan rukun, mestilah rukun. Jadi contohnya imam tertinggal tahiyat awal, kita makmum belakang ni subhanallah, dia buat dia berdiri. Kita makmum ni degil imam ni, dia pun duduk tahiyat awal, batal sembahyang makmum. Ngapa batal? Sebab tahiyat awal sunat ab'ad. Berdiri rakaat ketiga itu rukun. Jadi apabila pertembungan ini berlaku, maka jangan dilebihkan sunat naik. Nanti barulah sujud sawi. Sekarang imam tahiyat awal sunat ab'ad, kemudian berdiri itu rukun. Kita tahu bahawa imam itu tak betul, maka kita tidak boleh duduk tahiyat awal, bahkan tunggu ketika berdiri. Dan apabila imam itu qiyam pada rakaat ketiga, dibinakan berdasar i'tiqadnya, maka tidak boleh makmum itu duduk membaca tasyahud awal pula. Imam pula naik rakaat ketiga, kepercayaannya, dia yakin dia rakaat ketiga. Kita pula makmum rakaat kedua, kita pun nak duduk tahiyat awal, tak boleh. Kerana kita ikut imam, kena ikut imam. Imam bangun. Ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, imam tu dijadikan ikutan kamu. Oleh sebab itu Tok Syekh menyebut, maka tidak boleh makmum itu duduk membaca tasyahud awal di sisinya. Tak boleh, ikut je. Dan jika ia duduk membaca tasyahud awal juga, nescaya batallah sembahyangnya. Batal sembahyang. Jadi batal, kerana itu sunat, ini rukun. Dan apabila imam terus sembahyang, imam pun terus sembahyang, rakaat yang keempat mengikut i'tiqadnya, kepercayaannya, keyakinannya, dan duduk ia kerana membaca tasyahud akhir. Imam percaya dia rakaat keempat, kita pula makmum kata dia rakaat ketiga. Kita pula tak boleh ikut imam tasyahud akhir. Biar dia tasyahud akhir, kita kena bangun diri, tunggu waktu berdiri.
Jangan sama-sama tasyahud akhir sebab kita yakin bahawa dia tak betul. Maka bila tak betul, tak boleh ikut. Maka makmum itu tidak boleh mengikut pada tasyahud akhir itu. Bahkan hendaklah ia terus berdiri dan tunggu imam itu dalam keadaan berdiri hingga ia kehendaki. Sampailah imam beri salam. Dan boleh juga ia kehendaki mufaraqah. Kalau dia rasa lama sangat nak tunggu berdiri, terpulang pada dia. Nak tunggu pun boleh sampai imam beri salam baru dia teruskan rakaat dia, ataupun dia malaslah mufaraqah terus pun boleh. Dua-dua boleh. Tapi kalau dia berdiri, dia ada kaedah. Diri. Kemudian sampailah imam pun Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kaedah dia berdiri dia. Bila dia berdiri, adakah dia terus boleh baca Fatihah kemudian baru dia rukuk? Ulama kata tak boleh terus-terus rukuk, kerana di antara tempoh seorang imam yang terlupa memberi salam diberikan tempoh selama tidak melebihi 6 patah perkataan. 6 patah perkataan. Jadi imam beri salam Assalamualaikum warahmatullahi, jangan terus rukuk. Bahkan lah dia baca Fatihah, dia baca surah dalam tempoh bahawa bacaan dia ini sudah melebihi 6 patah perkataan, barulah boleh dia rukuk. Ditakuti setelah imam memberi salam, dia tengok ada makmum belakang diri, oh tersilap aku ni, kena tambah 1 rakaat. Dia pun Allahu Akbar, tambah 1 rakaat. Macam mana kita makmum? Oleh sebab itu di atas jalan berhati-hati, ulama Syafi'i menyebut bahawa selepas imam memberi salam, tunggu dulu kadar 6 patah perkataan, barulah kita boleh rukuk. Ditakuti imam teringat dia terlupa. Begitu. Ini kaedah yang pertama dalam pembahasan kita. Cuba kita tengok. Kita ni dia tak boleh baca laju terus. Baca tak faham. Dan boleh juga ia kehendaki tak mau ikut imam dan terus menyempurnakan sembahyangnya. Dan jika ia menunggu imam dalam keadaan berdiri hingga imam memberi salam, maka tidak terputus kedua ikutan dengan semata-mata memberi salam itu. Jelas tu? Imam beri salam tidak dikira lagi terputus, kerana ada kadar 6 patah perkataan lagi. Bahkan panjang cerainya itu hingga selepas memberi salam. Panjang ni kadar yang uruf ulama kata iaitu 6 kalimat, 6 patah perkataan. Oleh selepas memberi salam, koma terus. Oleh itu tak ada. Jika makmum itu rukuk dan i'tidal pada rakaat itu selepas salam imam yang terlupa, batal sembahyang. Sebab apa batal? Hubungan kedua itu masih ada, kerana tempo mesti lebih pada uruf, iaitu disebut ulama 6 patah perkataan. Dia bagi contoh kebarangkalian dan kadang-kadang ceraian yang panjang itu diihtimalkan batal ikutan imam jika makmum tidak niat mufaraqah. Dia kata ditakuti kalau dia tak niat mufaraqah, batal sembahyang. Kalau dia mufaraqah, selesai. Kerana kedua tidak putus dengan salam imam yang terlupa, bahkan panjang ceraian selepas salam, itu 6 patah. Barangkali dia teringat, dia sambung balik sembahyang. Sampai begitu ulama Syafi'i ini buat hukum. Manakala pandangan kedua dalam mazhab imam kita Syafi'i tak bersetuju pandangan ini. Pandangan yang kedua kata imam beri salam, kita terus sambung sembahyang kita sah. Imam dah beri salam, kerana imam memberi salam dalam keadaan dia sengaja memberi salam, mana dia dah tak habis, dia dah habis sembahyang. Pandangan yang kedua ni senang cerita. Apa pandangan kedua? Dan jika diihtimalkan batal kedua itu kerana kekal kedua di sini,
tidak yakin kerana boleh jadi imam itu memberi salam ia dengan sengaja, maka terputuslah kedua itu dengan salamnya. Nampak tak? Kita katakan imam tu beri salam dengan sengaja, habis lah. Sebab imam percaya bahawa yakin dia 4 rakaat, dia beri salam, habis lah. Jadi kita di belakang tak payahlah tunggu-tunggu masa sampai 6 patah perkataan, kita pun rokok terus. Dia kata, kita pun rokok terus. Dan jika rukuk dan iktidal makmum pada rakaat selepas salam imam dan sebelum panjang cerayannya, nescaya batal semayang mengikut yang pertama. Mengikut pandangan yang pertama tadi, imam dah beri salam, jangan terus rukuk, tunggu dalam tempoh masa iaitu lebih kurang 6 patah perkataan, boleh berrukuk, ditakuti imam tu teringat, dia sambung balik semayang. Tapi pandangan yang kedua, tak payah tunggu-tunggu, imam beri salam saja boleh rakaat makmum, dan tidak batal sembahyang mengikut pandangan yang kedua. Apa sebab? Dan yang terlebih arjah daripada dua ihtimal itu yang pertama. Allah, tapi Tok Syekh kita dia terima yang pertama untuk lebih berhati-hati, lebih berhati-hati. Masalah 51, imam dan makmum lupa sujud sahwi pula. Ini lupa sujud sahwi. Berkata Al-Imam Ar-Rafi'i, seorang ulama yang alim, mengarang kitab yang bernama Fathul Aziz. Nama kitabnya. Di antara kitabnya Al-Muharrar. Fathul Aziz adalah merupakan syarah kitab Al-Wajiz karangan Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali mengambil ilmu daripada guru beliau yang bernama Abdul Malik Al-Juwaini, Imam Al-Haramain. Imam Al-Haramain mengambil ilmu daripada anak murid, iaitu tuan guru beliau, iaitu ada dua di antara Al-Imam Al-Buwaiti dan juga Al-Imam Al-Muzani. Kemudian Imam Buwaiti ini mengambil ilmu terus daripada Al-Imam Al-Syafi'i. Mana Al-Imam Al-Syafi'i, Al-Imam Al-Buwaiti, kemudian Al-Imam Abdul Malik Al-Juwaini, Imam Al-Haramain. Imam Al-Haramain turun kepada Al-Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali turun kepada Imam Al-Rafi'i. Imam Rafi'i, Imam Ghazali, Imam Al-Haramain, Al-Imam Al-Buwaiti, Al-Imam Al-Syafi'i. Tingkatannya 5 sahaja. Begitu hampir. Daripada kitab Muharrar karangan Al-Imam Rafi'i ini telah disyarahkan oleh Al-Imam Imam Nawawi menjadi kitab Raudatul Talibin. Raudatul Talibin, taman bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Berkata Al-Imam Ar-Rafi'i, jika imam memberi salam sedangkan ia lupa sujud sahwi, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, imam Allah terlupa pula sujud sahwi. Dia teringat dia nak sujud sahwi ni, tapi dah beri salam baru teringat sujud sahwi. Macam mana? Tengok dia punya jawapan. Dan makmum pun lupa juga. Makmum pun sama, khusyuk sangat sampai terlupa. Maka makmum pun lupa juga memberi salam ia sertanya. Makmum pun sama-sama. Kalau makmum ni teringat barangkali waktu tu dia sebut Subhanallah, makmum pun sama. Sebab tu imam keduduk tasyahud akhir tu, bila dia nak beri Assalam Subhanallah, makmum buat Assalamualaikum, dia bersama-sama. Dah habis semayang baru teringat tak sujud sahwi sebab meninggalkan sunat amat ataupun kerana menambahkan rukun tadi, menambahkan rakaat contohnya. Kemudian teringat imam bahawa ia terlupa sujud, baru dia teringat dia terlupa, dan ia pun sujud. Dia terlupa Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, terlupa dia pula Allahu Akbar, dia pun sujud. Kita jadi makmum jangan pula sangka sembahyang hajat pula ke dia ni. Sebab orang kita sembahyang hajat selepas beri salam sujud. Dalil itu adalah hadis. Ada ulama kata bukan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sembahyang hajat, kemudian kita Allahu Akbar sujud. Kerana dah beri salam
mana ada lagi takbir intiqalat. Maka kita telah menambahkan sujud. Kalau kita nak sujud tidak berniat itu sujud dalam semayang, tak apa. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ini orang semayang hajat, Allahu Akbar, kalau menganggapkan bahawa itu sujud dalam semayang, kita menambahkan lagi sujud dalam semayang. Oleh sebab itu disebut dalam kitab Tuhfatuz Zakirin Imam Syaukani bahawa walaupun amalan ini mustajab wa mujarrabun, dia kata ini memang amalan ini mujarrab betul, tetapi la aslalahu, tak ada asal. Tidak semestinya mujarrab makbul doa itu ianya adalah sunnah Nabi. Nak sujud-sujud je lah, tak masalah sujud, tapi dia bukan sujud dalam semayang. Dia bukan sujud dalam semayang, dan bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah rekaan ahli al-sufi. Ini Imam Syaukani sebut dalam kitab Tuhfatuz Zakirin. Nak buat sebab sujud doa bila-bila pun boleh. Sebab ada orang Allahu Akbar di sujud, bacalah Rabbana atina fid dunya hasanah 10 kali, selawat 10 kali, baca Rabbana atina fid dunya 10 kali, subhanaka inni kuntu minaz zalimin 10 kali. Tu berdoa, berdoa Allahu Akbar, bangun pula Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullahi, berapa kali nak salam. Itu sebab Imam Syaukani bahas dalam kitab Tuhfatuz Zakirin. Sama balik kita. Jangan anggap itu sunnah, nak buat gitu. Kemudian imam sujud dan ia pun sujud, maka hendaklah makmum itu turut sujud bersama imamnya, berdasarkan imam itu kembali masuk semula kepada semayang, kena ikut. Bila imam sujud, kita sebagai makmum kena sujud, sebab semayang belum habis lagi. Tak boleh kata-kata imam sujud lantar, kalau tu imam sujud aku malas nak sujud lah, dia kata. Dah kena sujud, perbuatan imam tu masih lagi kita di dalam semayang. Tapi kalau imam tak sujud, makmum sujud, boleh juga. Tapi imam pula tak perlu nak sujud pula. Oh, dia tengok makmum sujud, aku nak sujud pula. Sebab kalau imam sujud, kita kena sujud. At-tabi'u tabi'un, orang yang ikut tabi'un, maka yang ikut itu terpaksa ikut dia. At-tabi'u tabi'un lil matbu', maka at-tabi'u orang yang mengikut ini kena ikut. Tabi'un ay tabi'un lil matbu', kena ikut yang diikutinya. Dan berkata al-Imam Rafi'i lagi, dan jika makmum itu mengikut memberi salam dan teringat ia bagi sujud itu, kemudian imam kembali sujud sahwi, maka makmum janganlah mengikut kerana salamnya makmum dengan sengaja itu mengandungi putus kedua dengan imam. Dan jika makmum itu mengikut memberi salam dan teringat ia bagi sujud itu, kemudian imam kembali sujud sahwi, maka makmum jangan mengikut kerana salam makmum dengan sengaja itu mengandungi putus kedua dengan imam. Dan ini jelas bahawa kekal kedua tidak putus ikutan imam itu selepas salamnya dengan lupa untuk sujud sahwi, atau lagi dengan meninggalkan sunat-sunat abaat di dalam semayang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Rafi'i, "Lau sallama al-imamu nasiyan li sujudis sahwi." Tapi ayat yang di bawah ni macam ada kelainan sedikit. Manakala Imam Rafi'i menyebut iza sallama al-ma'mumu, bila makmum beri salam zakiran lis sujud, dia ingat memang ada sujud. Itu beza dia. Permasalahan yang pertama, imam beri salam, makmum pun beri salam, makmum tak tahu ada sujud sahwi. Permasalahan kedua ini, imam beri salam sedangkan makmum tahu bahawa sujud sahwi. Bila tahu sujud sahwi, maka dia pun sujud. Ini permasalahan yang kedua, tak sama. Saya bacakan nas Arabnya. Yang Melayu ni macam ada tertinggal ayat.
apabila makmum memberi salam zakiran lis-sujud, iaitu memang ingat ada sujud sawi, summa adal imamu, kemudian imam ulang balik, imam pun beri salam, Allah terlupa sujud sawi, dia pun bangun, dia pun sujud sawi, lam yutabi'hu, makmum tak boleh ikut. Sebab apa imam tak boleh ikut? Makmum tak boleh ikut sebab dia beri salam dengan sengaja, dia tahu ada sujud, dia pun beri salam. Lianna salamahu abdan, bila makmum beri salam dengan sengaja, yatadammanu qat'an qudwah, maka ianya terkandung di dalamnya memutuskan ikutan dengan imam. Itu maksud perkataan yang kedua oleh Al-Imam Ar-Rafi'i rahimahullah ta'ala. InsyaAllah kita sambung pada masa akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada beberapa amalan sebelum masuk waktu subuh. Jadi kita tadi datang awal, kemudian kita nak zikir apa? Orang tanya, ustaz nak zikir apa? Jadi menurut dalam kitab I'anatul Talibin di Imam Said Abu Bakar Syata Ad-Dumyati rahimahullah ta'ala, seorang wali Allah yang terkenal, berhijrah ke Mekah, mengarang kitab yang terkenal I'anatul Talibin, seorang ulama Syafi'i yang alim, Syekh Abu Bakar Syata Dumyati. Syata ni ada seorang wali Allah yang berada di Dumyat. Jadi ayah dia nisbahkan Syata ni supaya anak-anak dia pun jadi wali. 3 adik-beradik ni semua wali Allah. Syekh Abu Bakar Syata Dumyati. Amalannya, Allahumma rabba Jibril wa Mikaila wa Israfila. Ya Allah, Tuhan Jibril, Allah ni Tuhan Jibril, Tuhan Mikail, Tuhan Israfil, Tuhan kepada hamalatil arsy yang menengok arash, dan Tuhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajirni minan nar, ajirni minan nar, ajirni minan nar. Ya Allah, jauhlah aku daripada api neraka. 7 kali. Allahumma adkhilnil jannah, ya Allah masuklah aku dalam syurga, 8 syurga ni. Ini amalan. Kemudian kalau kita nak tunggu semayang sambil mengiring, bacanya al-mauta al-mauta, aku ingat mati, aku ingat mati. Allahumma kama hakamta alayya bil mauti an takfiyani syarra sakaratil maut. Kalau kau takdirkan aku mati, ya Allah jauhlah aku daripada kejahatan sakaratul maut. Bila kita baring gitu, mengiring seperti ditanam dalam kubur. Mana dia? Dia ni ya. Begitu. Bila mengiring gitu, kita kata ingat di dalam kubur aku mati, 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 mati. Boleh Jeffrey begitu. Bukan mengiring saja. Tapi dalam masjid kalau membawa pita tak payah baring lah. Duduk sampai duduk makcik-makcik, kakak-kakak duduk, al-mauta al-mauta. Ini sebelum subuh, mengingatkan kematian. Kalau ingat mati tak jadi mengantuk. Kalau kipas pula laju, mengantuk terus. Kemudian semayang sunat fajar. Banyak sunat fajar, banyak kaifiat. Ada yang baca kuliah dan qul wallahu ahad, ataupun baca, ada lagi dalam surah yang lain, kita ambil yang paling mudah, alam nashrah rakaat pertama dan rakaat kedua alam tarakai. Nak gabung dua pun boleh, alam nashrah kemudian kuliah, alam tarakai qul wallahu ahad. Ulama Syafi'i kata kalau gabung lagi baik. Kelebihannya, siapa mengamalkan kaifiat ini, insya-Allah tadi kita semayang hari ini, insya-Allah tak akan bertembung dengan kejahatan. Mana Allah peliharakan kita daripada segala kemudaratan. Yang kedua, barang siapa melazimi mengamalkan 2 ayat ini, insya-Allah tak kena penyakit buasir. Yang ketiga, dia banyak sebenarnya, saya petikkan 3 je. Yang ketiga, barang siapa melazimi membaca 2 surah ini tadi sebelum subuh, Salatul Fajar tu mana semayang sunat sebelum subuh, bukan sebelum azan. Sebelum azan kita nak semayang sebelum semayang fardu subuh, namanya Salatul Fajri. InsyaAllah kalau ada orang berniat jahat kepada kita, tak sampai kat kita, tak sampai kat kita. Alam Tarakai ni kelebihan surah Alam Tara. Sebab kelebihan alam tarakai ini, tarmihim bihijaratin min sijil, Allah utuskan buruk ababil, lontarkan batu daripada neraka, hancur. Maknanya kalau ada hari ini orang berniat jahat kepada kita, kelebihan surah ini, Allah Subhanahu wa taala
peliharakan kita. Peliharakan kita. Kemudian dah habis solat, nak zikir apa kakak-kakak semua? Zikir ni. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta 40 kali. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Badi'as Sama. Ya Badi'a, betul kan? Dah silap baris. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Badi'as Samawati wal Ard. Ya Badi'as Samawati. Wahai Tuhan yang maha hidup, yang berdiri sendiri, yang mencipta langit dan bumi. Ya Zal Jalali wal Ikram, yang maha gagah perkasa dan juga yang maha mulia. Yang atas tadi 40. Kemudian Ya Allah La ilaha illa anta. Ini doa ni nak bagi hati kita kuat iman. As'aluka, aku mohon kepada engkau ya Allah, an tuhyiya qalbi, kau hidupkan hatiku ya Allah, binuri ma'rifatika, dengan cahaya makrifat engkau ya Allah ya Allah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Sebanyak berapa? 41 kali. 41 kali. Kemudian sambung lagi. Lama kita tadi nak tunggu kamat. Zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali. Kemudian subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Siapa tertinggal ini la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin dan subhanallah wa bihamdihi sebelum semayang sunat isyraq ataupun duha, sebelum terbit matahari, kena perhabiskan. Kerana kita dah terlepas, nanti selepas sunat zuhur, sebelum sayang pada zuhur, dia qada semula. Dia qadakan semula. Mudah-mudahan amalan ini yang diamalkan oleh ramai para ahli ulama di kalangan mazhab kita Imam Syafi'i dapat manfaat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na wa la man yatba'una syaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillah rabbil alamin.